Salam ET News, banjir yang disebabkan oleh hujan lebat telah memusnahkan sekurang-kurangnya 27 dari 31 wilayah dan daerah di China. Pada 14 Julai, Pusat Meteorologi Nasional China memberi amaran hujan lebat akan berlaku di wilayah lembah Sungai Yangtze dalam masa 24 jam yang seterusnya. Mari ketahui berita selanjutnya. Pusat Meteorologi Nasional China menganggarkan bahawa hujan keseluruhan di wilayah lembah Sungai Yangtze di selatan China akan mencapai 100 mm hingga 180 mm dari 14 hingga 16 Julai. Di beberapa kawasan, hujan lebat dijangka akan mencapai sehingga 300 mm. Di samping itu, Pusat Meteorologi Nasional China juga memberi amaran bahawa China Utara iaitu Tibet, Xinjiang, Qinghai, Gansu, Mongolia Dalam, Beijing, Tianjin, Liaoning dan Heilongjiang akan mengalami hujan lebat pada 15 dan 16 Julai. Timbalan Menteri Sumber Air China Ye Jiangchun mengatakan dalam sidang media pada 13 Julai di Beijing bahawa Sungai Kuning, Sungai Hai dan Sungai Songhua di utara China akan mengalami banjir dalam masa beberapa bulan yang akan datang. Tetapi penduduk tempatan tidak mempunyai pengalaman untuk menangani bencana ini. Kita perlu memberi lebih perhatian kepada China Utara, kata Ye Jiangchun. Ye Jiangchun menjelaskan bahawa hujan musim panas yang turun di lembah Sungai Yangtze dan lembah Tasik Tai adalah 1.5 kali hingga 2.6 kali ganda penurunan hujan berbanding tahun-tahun sebelumnya. Dan sebelumnya pihak berkuasa akan memindahkan mangsa-mangsa yang terjejas. Namun penduduk di wilayah Anhui, Hubei dan Jiangxi yang dilanda banjir mengatakan kepada The Epoch Times dalam wawancara telefon bahawa bandar mereka telah tenggelam baru-baru ini setelah pihak berkuasa mengeluarkan air banjir di sebuah tasik atau sungai kerana empangan yang telah musnah. Pihak berkuasa China bagaimanapun selepas itu tidak menawarkan bantuan yang sewajarnya kepada mangsa banjir. Wang Ming nama samaran tinggal di Kampung Yiguan yang terletak di Bandar Tongling, Provinsi Anhui Timur China. Lokasi perkampungan ini turut dilalui oleh Sungai Yangtze. Dia memberitahu The Epoch Times dalam bahasa Cina pada 13 Julai bahawa dia dan rakan-rakan sekampungnya terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka yang terletak berhampiran sebuah empangan kecil pada hari itu. Pihak berkuasa mengorbankan empangan yang lebih kecil untuk melindungi yang lebih besar. Entah itu tidak menguatkan empangan sehingga empangan runtuh secara semula jadi atau secara sengaja merosakkan empangan. Pihak berkuasa membiarkan air banjir dari Sungai Yangtze dilepaskan ke dalam empangan, kata Wang Ming. Pada hari itu, lebih daripada 12,000 orang meninggalkan kediaman mereka di Tongling, kata Wang Ming. Sebilangan besar daripada mereka tidak ada tempat untuk pergi dan kini menunggu banjir surut di tempat perlindungan sementara. Wang Ming berkata tempat perlindungan itu kekurangan air minuman, penghalau serangga untuk mengusir serangga, baju hujan, lampu suluh dan kemah. Pihak berkuasa tidak memberikan makanan yang mencukupi kepada penduduk kampung. Tambah Wang Ming, ramai orang bimbang harta benda mereka akan dihanyutkan oleh banjir. Yu tinggal di Kampung Hudong di daerah Poyang yang terletak di Provinsi Jiangxi, Timur China. 3 generasi keluarganya kini tinggal di bawah bumbung yang sama. Kampung Hudong dan puluhan kampung lain di daerah itu ditenggelami air pada 8 Julai setelah beberapa kemusnahan empangan berlaku. Pihak berkuasa mendakwa bahawa mereka telah memindahkan mangsa-mangsa yang terjejas, tetapi keluarga Yu masih terperangkap di rumahnya pada 12 Julai. Banjir belum lagi surut. Banjir di mana-mana, kami tidak boleh keluar dan kami sangat memerlukan makanan, kata ayah Yu kepada The Epoch Times dalam bahasa Cina. Abang Yu menjelaskan bahawa di Hudong air banjir meningkat sehingga ke aras 2 bangunan. Zhang dan rakan-rakan sekampungnya yang berasal dari kampung TC kira-kira 30 batu dari Hudong kini turut berada dalam situasi yang sama dengan Yu. Ramai orang kehilangan tempat tinggal di kampung saya. Air banjir masih meningkat. Pihak berkuasa telah membuang air banjir dari Danau Poyang, kata Zhang. Menurut pihak berkuasa Wuhan, air banjir telah mencapai Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei di tengah China pada pukul 11 malam pada 12 Julai lalu. Selain itu, seorang penduduk di kampung Gangzhou, daerah Caitian, kota Wuhan, berkongsi video dengan The Epoch Times pada 14 Julai dengan mengatakan bahawa semua penduduk kampung terpaksa berpindah pada pukul 5 pagi kerana pihak berkuasa akan melepaskan air banjir dari Sungai Yangtze ke sungai di kampungnya. Chen Guiya, timbalan Ketua Jurutera di Suruhanjaya Sumber Air Sungai Yangtze, Kementerian Sumber Air China mengatakan
Dalam segmen siaran CCTV yang dikendalikan oleh Parti Komunis China pada 13 Julai bahawa Sungai Yangtze berpotensi mencapai isi padu berbahaya di Hubei dalam masa 10 hari yang akan datang. Laman berita yang dikendalikan oleh pemerintah Wuhan, Changjiang.net melaporkan pada 14 Julai bahawa banjir di Sungai Yangtze akan menyebabkan banjir berganda yang bermaksud bahawa kebanjiran baru akan tiba sebelum air banjir lama menyurut. Dr. Huang Guanghong, anak seorang ahli hidrologi terkenal bernama Huang Wanli, memberitahu NTD pada 12 Julai, sekiranya empangan 3 gaung tidak mengalirkan airnya, kota Chongqing Hulu akan tenggelam. Sekiranya empangan 3 gaung mencurahkan airnya, maka Wuhan Hilir akan ditenggelami air. Inilah situasi semasa banjir di Wuhan. Bukan hanya Wuhan tetapi bandar-bandar lain di hilir empangan 3 gaung juga turut menderita. Nanjing di Provinsi Jiangsu, Timur China melaporkan bahawa paras air Sungai Yangtze tempatan adalah 13.4 meter di atas paras siap sedia. Bimbang tentang kemungkinan berlakunya penyebaran penyakit berjangkit selepas banjir, Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengeluarkan amaran di akaun rasminya di Weibo, salah satu platform media sosial terbesar di China pada 14 Julai. Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengesah mangsa banjir untuk sentiasa minum air yang dimasak atau air berklorin. Juga mangsa banjir tidak boleh makan makanan yang ditemui dalam air banjir atau barang makanan yang bersentuhan dengan air banjir. Sebaiknya mangsa banjir diingatkan untuk tidak menggunakan pakaian atau barangan lain yang bersentuhan dengan air banjir tetapi belum dicuci dengan peluntur.